Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azri Fakullah bin Azman. Sekarang saya ingin membuat penerangan mengenai perkembangan agama di Malaysia, iaitu sebagai pengenalan dalam konteks masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Setiap kaum, terutamanya tiga kaum terbesar, iaitu Melayu, Cina dan India, mempunyai sistem kepercayaan masing-masing. Ada kalanya ada resam itu dikongsi bersama atau wujud persamaan di antaranya. Keadaan ini membolehkan masyarakat Malaysia senang untuk bekerjasama dan memahami antara satu sama lain. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan tonggak utama kepada perpaduan negara. Ini apabila ia diletakkan sebagai perkara utama dalam rukun negara. Aspek ketuhanan atau kepercayaan kepada Tuhan amat penting agar setiap manusia mempunyai pegangan dan memandu ke arah kehidupan yang sempurna. Dua agama terbesar yang dianuti oleh masyarakat di Malaysia, iaitu yang pertama agama Islam, yang kedua agama Buddha. Agama Islam dianuti oleh majoriti masyarakat kaum Melayu, di mana agama ini berteraskan Al-Quran dan hadis dan terdiri daripada 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Antara hari penting di dalam agama Islam iaitu bulan Ramadan, bulan Syawal ma'al hijrah, Maulidur Rasul, Raya Haji dan Nuzul Al-Quran. Kedua, agama Buddha. Agama Buddha dianuti oleh majoriti masyarakat kaum Cina, dan perayaan utama masyarakat kaum Cina antaranya ialah Tahun Baru Cina, perayaan Cap Goh Mei, Pesta Tanglong, Qingming dan Chung. 5 prinsip Buddhism. Yang pertama, menghindari pencurian. Yang kedua, menghindari tindakan penyelewengan seksual. Ketiga, menghindari diri daripada berbohong. Keempat, menghindari diri daripada penggunaan bahan-bahan yang melemahkan kesedaran. Dan yang kelima, menghindari pembunuhan dan menyakiti segala bentuk kehidupan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Abdul Ghani dari kelas DSI 2B. Hari ini saya ingin membentangkan tentang perkembangan agama di Malaysia. Di Malaysia ni terdapat agama-agama ni lah. Agama-agamanya terbagi kepada 4 agama, iaitu agama Islam, Buddha, Kristian dan Hindu. Okey, saya ingin menerangkan 2 agama, iaitu Kristian dan Hindu. Kristian ni dia berasaskan kepercayaan kepada Tuhan dan ajaran Jesus Christ. Lepas tu Kristian ni pula, dia ajaran asas yang digariskan oleh agama Kristian ialah mencintai Tuhan dengan sepenuh jiwa raga. Lepas tu saya masuk kepada 10 rukun Kristian. Kristian ni ada 10 rukun. Iaitu yang pertama, tidak menyembah Tuhan melainkan kepadanya, tidak menyembah berhala, tidak menyalahgunakan nama Tuhan, ingati hari Sabtu dan menjaga kesuciannya, berbaiklah dan hormatilah ibu bapa, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi keterangan palsu dan jangan merampas harta benda, isteri atau apa sahaja kepunyaan jiran. Lepas tu Kristian ni dia ada cuti keagamaan agung Kristian, iaitu 2, Christmas dan Jumaat Agung. Lepas tu saya masuk kepada agama Hindu. Agama Hindu ni ialah satu agama tertua yang diketahui di dunia dan yang tidak mempunyai pengasas. Lepas tu Hindu ni matlamatnya seseorang penganut Hindu adalah untuk mencapai moksha. Seseorang yang mencapai, kiranya moksha akan bersatu dengan Tuhan dan tidak akan lahir lagi di dunia. Perayaan utama penganut Hindu, dan Hindu ni ada perayaan-perayaan dia. Dia dalam Hindu ni ada 5 perayaan dia, iaitu yang pertama Hari Deepavali, Taipusam, Tahun Baru India, perayaan menyambut dewa dan Pongal. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Adam Zulkifli. Saya kelas dari DSI 2B. Islam dalam perlembagaan Malaysia. Beberapa perkara yang mendapat persetujuan antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu semasa menuntut kemerdekaan dan semasa pengubalan undang-undang. Perkara ini akhirnya disebut sebagai unsur tradisi atau kontrak sosial. Unsur tradisi ini merangkumi yang pertama, agama Islam, yang kedua, bahasa, yang ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu, yang keempat, bumi putera di Sabah dan Sarawak, yang kelima, serta pemerintahan beraja. Agama persekutuan. Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan amal dan damai.
Raja merupakan ketua agama bagi setiap negeri yang ada di Malaysia. Bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak akan diwakili oleh YDPA yang bermaksud Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam di negeri tersebut. Rasional 3 perkara. Penduduk asal tanah Melayu ialah orang Melayu beragama Islam. Justeru sebagai agama yang dianuti kaum majoriti, Islam sangat direlevankan dijadikan agama rasmi. Islam telah diterima sebagai agama utama sejak Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah zaman British. Begitu juga dari segi perundangan. Agama Islam tidak terganggu dan semua urusan diserahkan kepada raja-raja semasa era British. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan bin Matlawi dari kelas DSI 2B. Kebebasan beragama. Agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di Malaysia ni di mana-mana pun, dan tidak ada seorang pun yang akan dipaksa untuk membayar apa-apa cukai yang hasilnya untuk diuntukkan khas bagi maksud sesuatu agama melainkan agamanya sendiri. Undang-undang negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Institusi pertubuhan agama. Sikap saling bekerjasama penduduk negeri ini sama ada sesama atau perdana bangsa dapat kita realisasikan melalui institusi dan pertubuhan tertentu. Oleh itu, sebarang aktiviti akan dapat dijalankan dengan aman dan mengikut saluran yang betul dan tidak akan mencetuskan ketidakselesaan bagi pihak yang lain. Antara institusi dan pertubuhan agama yang terdapat di Malaysia antaranya ialah agama Buddha. Mereka mempunyai Persatuan Buddha Malaysia, Pertubuhan Kebajikan, Tokong dan Wat. Dan agama Islam, kita mempunyai Jabatan Agama Islam, Masjid dan Surau dan Mahkamah Syariah. Manakala bagi agama Hindu pula, mereka mempunyai Malaysia Hindu Sangham dan Kuil. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Naim bin Abu Bakar dan saya akan menerangkan tentang Islam dan masyarakat majmuk, toleransi agama dan juga rumusan. Islam dan masyarakat majmuk. Allah Subhanahu Taala telah berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Semasa zaman Nabi Muhammad SAW, baginda telah mengiktiraf kepelbagaian bangsa dan agama. Pengiktirafan ini dapat dilihat dalam pengasasan negara Islam di Madinah yang meraihkan masyarakat Kristian dan Yahudi dalam perlembagaan Madinah. Toleransi agama. Toleransi juga membawa maksud kebebasan untuk mana-mana agama mengamalkan ajaran masing-masing selagi perkara itu tidak mengganggu ketenteraman individu dan agama lain. Fahaman kepada pengaruh, peranan dan nilai agama itu akan mewujudkan masyarakat yang mampu bekerjasama dan berinteraksi dengan harmoni dalam menangani sesuatu masalah. Antara bentuk-bentuk toleransi agama dalam Malaysia, yang pertama, setiap kaum menghormati agamanya dan agama yang lain. Yang kedua, kaum bukan Melayu menerima Islam sebagai agama rasmi negara. Dan yang ketiga, semua kaum bebas mengenal agama masing-masing dengan aman. Secara rumusannya, Malaysia merupakan sebuah negara berdaulat dan rakyatnya terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Agama rasmi bagi negara Malaysia adalah agama Islam. Namun, agama-agama yang lain boleh diamalkan dengan bebas dan aman. Di Malaysia, hidup dalam kepelbagaian masyarakat dan kaum memerlukan kepercayaan dan kefahaman yang tinggi antara satu sama lain untuk hidup dengan harmoni. Di samping menjamin keamanan semua penganut agama. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.